Selamat pagi Prof dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 2, saya Ling, Amalina dan Chan. Tajuk projek kami ialah Projek Kesihatan Mental Guru dalam singkatan KESMERU. Projek ini bertujuan untuk memperhatikan amalan gaya hidup sehat supaya guru dapat mengendalikan kemurungan kendiri. Dan tempoh pelaksanaan projek ini adalah selama 2 bulan yang ditetapkan pada Julai dan Ogos. Dan aktiviti-aktiviti yang dirancang termasuk ceramah tentang kesihatan mental, kepentingan kesihatan mental, dan juga ada health screening iaitu pemeriksaan kesihatan mental, senaman qigong selama 5 minit setiap hari, aktiviti mengayuh basikal dan juga kewujudan taman rehat di kawasan sekolah serta aktiviti melancong 1 hari yang melibatkan semua guru. Isu-isu yang terdapat dalam projek ini termasuk kesedaran guru terhadap tahap kemurungan kendiri yang rendah, tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, tidak menjalankan pemeriksaan mental secara berkala dan kebanyakan guru menganggap bahawa bebanan tugas yang sangat banyak. Bagi pengenalan, menurut WHO 2016 telah mengangkatkan 1 daripada 4 individu mengalami gangguan kesihatan mental pada satu ketika dalam kehidupan mereka. Di sini boleh lihat gangguan kesihatan mental semakin serius dan meluas. Dan menurut Froese, German dan Real pada tahun 2012 telah mendefinisikan seseorang yang mempunyai kesihatan mental seharusnya boleh mengatasi tekanan, boleh bekerja secara produktif dan boleh memberi sumbangan kepada komuniti. Dan program ini terutamanya memberi tumpuan untuk mengedarkan guru tentang tahap kemurungan dan menjalankan aktiviti penjagaan kesihatan mental. Dan model yang digunakan dalam projek ini ialah model 6 peringkat perubahan terhadap Busnell yang digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan dalam persekitaran untuk mencapai matlamat baru. Model ini akan dibincang dengan lebih detail oleh ahli kumpulan saya. Bagi rasional projek, saya telah memilih 5 orang guru untuk menjalankan temu buat. Soalan pertama, adakah program kesihatan mental guru dijalankan di sekolah? Jawapannya ada, jarang dijalankan, tetapi jika ada menjalankan aktiviti ini sekali setahun saja. Dan soalan kedua, pada pendapat anda, apakah itu kemurungan dan adakah guru sedang menghadapinya? Guru-guru boleh menjelaskan simptom-simptom kemurungan dan hal ini menunjukkan bahawa guru mempunyai pengetahuan yang asas terhadap kemurungan, tetapi semua guru menganggap sendiri tidak menghadapi masalah kemurungan walaupun mereka tidak menjalankan pemeriksaan secara berkala. Dan soalan ketiga, adakah guru bersenam selepas waktu persekolahan? Ada yang bersenam seminggu sekali dan ada yang langsung tidak bersenam. Faktor mereka tidak bersenam adalah kerana mereka berasa letih, kurang tenaga dan berasa tertekan dengan bebanan tugas. Dan soalan keempat, adakah guru mengamalkan amalan gaya hidup yang sihat dalam kehidupan seharian? 2 daripada 5 orang guru yang ditemu buat ada masa makanan sendiri, bermain badminton, berjoging dan tidur awal. Manakala kebanyakan guru, ada guru lagi sebahagian guru tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dan soalan kelima, berdasarkan pengalaman, adakah program kesihatan mental yang dijalankan sebelum ini berkesan? Kebanyakan guru, 5 orang guru itu berpendapat bahawa program kesihatan mental yang telah dijalankan kurang berkesan kerana program dijalankan sebelum ini sehari saja. Dan satu masalah lagi ialah tiada guru kaunselor yang meja bimbingan dan kaunseling dilantikkan di sekolah tersebut. Di sekolah saya, guru kaunselor merupakan guru yang meja matematik. Jadi mungkin guru tersebut tiada pengetahuan ataupun kemahiran untuk memberi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.
Okay, seterusnya tentang visi. Visi projek ini adalah untuk membentuk guru-guru SKC Hualien yang cerdas melalui program penjagaan kesihatan mental yang berkualiti. Misi, mempraktikkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan guru dengan menjalankan aktiviti penjagaan kesihatan mental serta menjadikan sekolah sebagai tempat menjaga kesihatan mental guru. Maksudnya, sekolah bukan sahaja tempat untuk proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi ada banyak fungsi yang lain. Okey, bagi matlamat, projek kesihatan mental guru ini bermatlamat untuk membentuk amalan gaya hidup sihat guru dan mempraktikkan guru untuk mengendalikan kemurungan dan stres sendiri. Supaya dapat mewujudkan insan bukan sahaja dari intelek tetapi juga rohani, emosi ataupun jasmani seperti yang diperkatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Okay. Seterusnya tentang objektif projek ini. Yang pertama, guru dapat mengaitkan amalan gaya hidup sihat dengan kepentingan kesihatan mental melalui aktiviti ceramah. Kedua, guru dapat mengukur tahap kemurungan diri dengan bantuan profesional, iaitu health screening yang akan dijalankan sebelum dan selepas projek ini. Dan ketiga, guru dapat mempraktikkan gaya hidup yang sihat melalui senaman Qigong 5 minit setiap hari dan juga aktiviti menggayuh basikal. Dan keempat, guru dapat menurunkan tahap kemurungan dan stres melalui aktiviti melancong dan wujudkan taman rehat di kawasan sekolah. Seterusnya, saya nak komentar tentang jadual pembandingan keadaan sedia ada dengan keadaan baharu. Diharapkan projek yang dijalankan ini boleh membuat beberapa perubahan. Yang pertama, keadaan sedia ada, guru tidak sedar kemurungan diri. Selepas menjalankan projek ini, guru dapat mengetahui tahap kemurungan sendiri melalui pemeriksaan dengan bantuan profesional. Dan kedua, kebanyakan guru tidak bersenam. Dan keadaan terubah, guru akan bersenam dengan melakukan senaman Qigong selama 5 minit setiap hari. Ketiga, guru tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Guru boleh mempraktikkan gaya hidup yang sihat dengan aktiviti senaman ataupun menggayuh basikal. Keempat, keadaan sedia ada ialah tentang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling terutamanya disediakan untuk murid sahaja di sekolah. Tetapi melalui projek ini, perkhidmatan ini bukan sahaja untuk murid tetapi juga untuk guru. Dan akhir sekali, program kesihatan mental yang dijalankan tidak berapa berkesan dengan program yang telah dijalankan sebelum ini. Namun melalui projek ini diharapkan projek kesihatan mental yang dijalankan ini adalah lebih berkesan sebab tempoh yang lebih panjang dan kaunselor di sekolah akan ditugaskan untuk memberi perkhidmatan kepada guru di sekolah. Setakat ini sahaja. Sekarang saya nak mempersilakan ahli kumpulan saya untuk meneruskan. Teori yang dipilih adalah teori kompleksiti. Teori kompleksiti ini ialah teori untuk terus hidup, berubah, berkembang dan juga dapat menyelesaikan diri. Setiap sekolah juga haruslah sentiasa berusaha untuk terus kekal dan juga maju berlandaskan teori kompleksiti. Oleh itu, organisasi perlulah sentiasa berinteraksi dengan persekitaran supaya organisasi akan terpengaruh dengannya atau mempengaruhi dan juga akan bertindak balas dengan secara dinamik. Terdapat 17 komponen teori kompleksiti. Yang pertama adalah jalinan, kawalan tersebar holistik, sistem terbuka, maklum balas, hubungan, kepentingan organisasi sendiri tidak berketentuan, tidak boleh diramal, susunan tanpa kawalan, komunikasi, organisasi belajar, rangkaian kepelbagaian, sistem tidak linear, kemunculan dan juga sistem adaptif kompleks ataupun sistem responsif kompleks. Muhammad Sani dan Muhammad Izham 2012 menyatakan bahawa jalinan merupakan komunikasi yang sangat penting di mana interaksi ini akan menghasilkan dan juga mewujudkan
fenomena yang baru di sekolah, peraturan yang baru dan juga struktur yang baru yang bersesuaian dengan perubahan yang ingin dilakukan. Oleh itu, sekolah mestilah mengamalkan sistem yang terbuka untuk terus berdaya saing dengan sekolah-sekolah lain. Organisasi dan juga pegawai merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan dan ianya haruslah seimbang. Dan kesatuan ini akan terbentuk secara spontan sekiranya terdapat isu tentang program yang akan dijalankan di sekolah. Untuk memastikan sekolah dijadikan pusat gedung ilmu, pelbagai program harus dilaksanakan di sekolah. Selain daripada itu, respon yang positif terhadap perubahan-perubahan yang sedang berlaku merupakan aspek yang sangat penting, terutama sekali di dalam usaha untuk merealisasikan dasar matlamat dan juga wawasan pembangunan negara yang sedang mengalami satu rombakan besar menjelang abad baru. Oleh itu, komunikasi merupakan aspek yang sangat penting di dalam organisasi supaya ianya dapat mengelakkan keciciran maklumat dan juga ketirisan data yang boleh menyebabkan salah faham antara ahli organisasi. Selain daripada itu juga, pemimpin sekolah mestilah peka terhadap semua program yang akan dianjurkan di dalam sekolah, dan pemimpin juga perlu memastikan bahawa program yang dirancang itu perlulah bersesuaian dengan keperluan setiap ahli organisasi. Model yang dipilih adalah model 6 peringkat perubahan terancang oleh Bushnell pada tahun 1971. Pada peringkat yang pertama, pentadbir perlulah mengenal pasti masalah yang wujud di dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, pentadbir juga perlulah menyenaraikan ataupun menentukan objektif yang ingin dicapai sebelum mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, pihak pentadbir perlu mengenal pasti kekangan dan juga sumber yang diperlukan sebelum melaksanakan perubahan terancang di dalam organisasi. Pada peringkat yang keempat, pihak pentadbir seharusnya menyenaraikan, menganalisis dan juga menilai prosedur untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan tinjauan untuk memilih jalan penyelesaian yang terbaik. Pada peringkat yang kelima, iaitu menilai alternatif, pentadbir perlulah memilih dan juga menilai alternatif yang terbaik daripada beberapa alternatif pilihan. Peringkat yang terakhir adalah di mana pihak pentadbir dan juga ahli organisasi bekerja secara kolaboratif untuk melaksanakan strategi yang telah dirancang. Dan seterusnya, saya akan pamerkan ahli jabatan kuasa. Di sini guru-guru yang menerima ataupun yang telah dilantik boleh refer kepada perincian tugas apa yang perlu dilakukan. Di sini ada nama guru tersebut dan juga tugas-tugas yang perlu mereka laksanakan. Okay, seterusnya kita pergi kepada tentative program. Okay, program ini akan berjalan selama 2 bulan daripada bulan Julai sehingga bulan Ogos. Kita dapat 6 aktiviti yang telah dirancang. Untuk aktiviti yang pertama iaitu aktiviti ceramah tentang kesedaran kepentingan kesihatan mental oleh pegawai kesihatan. Program aktiviti akan bermula pada hari pertama program ini berlangsung. Ianya akan dapat guru dapat mengaitkan amalan gaya hidup sihat dengan kepentingan kesihatan mental. Bagi aktiviti yang kedua iaitu ujian saringan minda sihat. Aktiviti ini akan bermula pada hari pertama. Kita akan buat ujian saringan ini pada hari pertama untuk menilai tahap kemurungan setiap guru itu, dan ujian saringan kedua kita akan buat pada hari terakhir program untuk kita menilai sama ada terdapat perubahan selepas program ini dilaksanakan. Seterusnya adalah senaman Qigong selama 5 minit. Okey, aktiviti ini akan berlangsung setiap hari selama 5 minit sepanjang bulan Julai sehingga bulan Ogos. Ianya dapat membantu guru untuk mempraktikkan gaya hidup yang sihat. Seterusnya adalah taman rehat guru. Taman rehat guru ini adalah tempat di mana guru-guru boleh berehat sambil minum kopi untuk membantu guru untuk menurunkan tahap kemurungan mereka ataupun tahap stres mereka. Okay, untuk aktiviti yang kelima adalah aktiviti berbasikal mengelilingi Pulau Ketam. Aktiviti ini kita akan jalankan pada 10 Julai dan juga 14 Ogos. Ini akan dapat membantu guru-guru untuk mempraktikkan gaya hidup yang sihat. Yang terakhir adalah aktiviti melancur ke Broga. Terdapat 7 aktiviti yang telah dirancang di sini. Aktiviti ini kita akan jalankan pada 28 Ogos. Ianya untuk membantu guru menurunkan tahap kemurungan dan juga stres. Okay, seterusnya adalah carta Gantt untuk program Kes Meru ini. Kita boleh lihat di sini kita akan bermula pada minggu pertama bulan Jun iaitu pindaan kertas kerja, dan juga minggu ketiga pada bulan September iaitu mesyuarat postmortem.
Okey, seterusnya kita akan pergi ke anggaran kos perbelanjaan untuk program KES Meru ini. Okey, kita boleh lihat kat sini untuk sumber pendapatan, sumber yang kita dapati daripada sumber kewangan kelab guru sendiri, iaitu sebanyak RM3,237. Kemudian adalah sumbangan daripada PIBG sebanyak RM400 dan juga sumbangan PPD Kelang sebanyak RM300. Jadi jumlah pendapatan adalah RM3,937. Manakala untuk perbelanjaan bagi program ini pula, setelah masuk makanan, cenderia mata VIP, aktiviti berbasikal, taman rehat dan juga melancong, total perbelanjaan kita, kumpulan kami adalah RM3,937. Jadi kalau kita lihat kat sini, jumlah pendapatan dan juga jumlah perbelanjaan itu adalah sama balance. Itu saja daripada saya. Kemudian pembentangan kumpulan kami akan disambung oleh rakan sekumpulan saya. Sekian, terima kasih. Selama setelah flow, saya Chen Bingquan akan membuat penjelasan tentang aktiviti projek mengikut model 6 langkah perubahan terancang Runes 1971 tahun. Okay, langkah yang pertama ialah mengenal pasti masalah melalui temuan sebanyak 5 orang guru di edukasi harian. Kami telah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh mereka ialah masalah kesehatan mental yang berkaitan dengan bebanan kerja guru yang berlebihan, menyebabkan mereka mengalami tekanan emosi seperti letih, sedih, kehilangan minat atau rendah diri dan sebagainya. Dan kebanyakan guru juga jarang bersenang pada waktu lapang sebab mereka tidak bersemangat atau berasa sangat letih selepas habis bekerja di sekolah. Dan dan sekolah tersebut juga tiada ada guru kaunselor yang pakar untuk guru. Okay. Langkah yang kedua ialah menentukan objektif. Okay. Objektif yang telah kami tentukan, yang pertama ialah mempraktiskan gaya hidup yang sehat dalam kalangan guru dengan melalui aktiviti senaman singkong selama 5 minit setiap hari atau aktiviti menyanyi basikal pada hari Sabtu dan sebagainya. Seterusnya, objektif yang kedua ialah menggunakan tahap kemurungan dengan melalui aktiviti melancong seperti mendaki gunung dan mewujudkan taman rehat untuk guru. Okay. Yang langkah yang ketiga ialah mengenal pasti tekanan yang kita kena pasti dalam melaksanaan projek ini adalah pihak sekolah tidak mengetahui latar belakang atau sejarah lampau guru-guru yang mempunyai kesehatan mental. Nah, ini disebabkan guru kurang berkawan dengan guru lain selepas habis sekolah. Ini telah menunjukkan tekanan suasana di sekitaran sekolah itu terlalu tinggi dan menyebabkan guru-guru tersebut mengalami stres yang agak tinggi. Dan sekolah tersebut juga tiada guru bimbingan konseling untuk guru meluapkan suara hati mereka sebab kebanyakan guru BNK di sekolah hanya untuk murid-murid saja, tiada untuk guru. Okay. Langkah yang keempat iaitu pemilihan penyelesaian yang terbaik. Selepas perbincangan dengan pihak pentadbiran, kami telah memutuskan akan melaksanakan aktiviti projek KES Meru untuk mengatasi masalah kesehatan mental guru di edukasi harian. Dan langkah yang kelima ialah mengkaji alternatif penyelesaian yang dipilih, iaitu kami akan menggunakan pengawal PPT yang berpakar dari segi psikologi dan bimbingan konseling untuk memberikan ceramah tentang kesehatan mental kepada guru, serta akan mengadakan aktiviti rekreasi seperti berbasikal, mendaki gunung dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk peluang kepada guru bersama-sama melakukan aktiviti yang bermanfaat pada masa yang lapang untuk mengamalkan gaya hidup yang sehat. Okay. Langkah yang ke-6 iaitu implementasi alternatif yang terpilih,
Di sini pihak berkuasa LDP iaitu latihan dalam perkhidmatan akan mematangkan cara pelaksanaan projek kes meru serta akan melaksanakan projek tersebut dalam bulan Jun dan Julai pada tahun 2021 dan pihak pentadbiran akan memantau projek ini dan melakukan usaha penambah baik dari masa dan ke semasa. Okay. Seterusnya iaitu implikasi terhadap dasar dan pendidikan. Melalui projek ini dapat membantu dalam mencapai ancaman keempat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPM yang diusahakan oleh KPM untuk memtransformasi profesional perguruan mencarikan profesional pilihan dan juga boleh meningkatkan kompetensi dan prestasi yang lebih mantap demi menghadapi transformasi pendidikan. Okay. Selain itu, implikasi terhadap latihan. Latihan khusus atau selama mengenai kesihatan mental guru haruslah diedarkan untuk para guru dan latihan maupun aktiviti rekreasi dapat memotivasi guru-guru serta menjadikan mereka lebih yakin dalam menghadapi cabaran pendidikan. Nah, melalui kursus, guru dapat mempraktikkan gaya hidup yang sihat bagi tujuan menghasilkan mutu pendidikan yang lebih cemerlang. Okay, implikasi terhadap institut pendidikan iaitu sekolah. Melalui projek ini dapat meningkatkan prestasi kerja guru serta peningkatan dalam prestasi akademik murid. Budaya kerja berpasukan akan menjadikan lebih kuat dan mendapatkan curang kebekalan mata pelajaran. Implikasi terhadap guru. Melalui projek ini, guru dapat menunjukkan sikap produktiviti, cergas dan berdaya usaha tinggi untuk menghasilkan mutu pendidikan yang cemerlang. Dan guru juga dapat mengatasi tekanan normal dalam kehidupan, dapat bekerja secara produktif, yaitu melalui projek ini. Okay. Dan kesimpulannya, guru-guru harus sentiasa meningkatkan diri dengan sebarang perubahan yang bakal dilakukan oleh pihak kementerian agar dapat memikul tanggungjawab sebagai pendidikan untuk mendidik anak bangsa dengan cemerlang. Sekian, terima kasih.